Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Qusairi bin Abdul Hamid, nombor matrik A172395. Untuk pembentangan video, tajuk saya adalah pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam di Malaysia. Undang-Undang Jenayah Islam adalah dari syariat Islam yang syumul. Syariat Islam adalah asas kepada undang-undang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Syariat Islam merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang mengandungi persoalan akidah, iaitu kepercayaan, syariat iaitu perundangan, akhlak dan lain-lain perkara berkaitan urusan kehidupan manusia di dunia ini, yang ianya telah dijelaskan oleh Al-Quran di dalam Al-Quran. Seperti mana di dalam surah Al-Jasiyah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Undang-undang jenayah Islam diamalkan sejak dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Ianya juga pernah diamalkan di tanah Melayu, namun telah dipinggirkan selepas kedatangan penjajah. Kini usaha untuk kembali mendaulatkan undang-undang Islam giat dijalankan oleh pendokong perjuangan Islam di Malaysia. Dalam konteks negara kita, Malaysia khususnya, pelaksanaan sesuatu undang-undang bermula dengan Perlembagaan Malaysia. Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam adalah agama persekutuan, bukan agama rasmi. Ianya adalah agama persekutuan. Walau bagaimanapun, ini bukanlah bermaksud undang-undang Islam tersebut boleh diaplikasi secara menyeluruh di Malaysia, kerana hal ehwal agama Islam adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah Negeri-Negeri. Pengaplikasian undang-undang Islam ianya terhad hanya kepada hal ehwal kekeluargaan dan harta orang Islam sahaja. Seperti mana yang kita tahu, usaha Kerajaan Kelantan untuk merealisasikan pelaksanaan hudud berdepan dengan cabaran sistem perundangan yang berkenaan bidang kuasa Mahkamah Syariah yang terhad dalam melaksanakan hudud. Ini telah dinyatakan dalam perkara 1211A, Perlembagaan Persekutuan berkenaan dengan kuasa penghakiman persekutuan. Mahkamah yang disebut dalam fasal 1 tidaklah mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Yang fasal 1 itu adalah berkaitan Mahkamah Tinggi berkaitan sivil. Dan ini telah jelas menyebut 1A itu tentang kuasa eksklusif Mahkamah Syariah yang khusus hanya untuk orang Islam sahaja. Namun, berdasarkan perkara 1211A ini, maka telah dibuat Akta 355, iaitu berkaitan Akta Mahkamah Syariah 1965, yang ini berkenaan tentang bidang kuasa jenayah. Dan kali terakhir, ianya disemak pada tahun 1988. Akta ini memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk mengendalikan pesalah jenayah syariah dengan hukuman maksimum denda RM5,000, penjara 3 tahun dan 6 sebatan. Jadi dalam situasi semasa, dunia masa kini, Mahkamah Syariah perlu diperkasakan dengan meminda Akta 355 ini. Ianya bertujuan untuk meluaskan kuasa Mahkamah Syariah. Kekangan yang dihadapi untuk meminda akta ini adalah perlunya usul di peringkat Dewan Rakyat, dan usul tersebut perlu dipersetujui sekurang-kurangnya dengan majoriti mudah atau lebih separuh di kalangan ahli Dewan Rakyat untuk mempersetujui dari segi pindaan untuk meminda akta tersebut. Jadi, sangat penting perkara ini untuk dihayati dan diambil tindakan oleh ahli Dewan Rakyat, terutamanya yang beragama Islam, supaya pindaan Akta 355 ini dapat dibuat demi memperkasakan Mahkamah Syariah di Malaysia secara tidak langsung. Ianya sebagai titik tolak permulaan kepada pembinaan sistem perundangan Islam yang lebih menyeluruh di negara ini. Jadi, marilah sama-sama kita berusaha dan berdoa ke arah tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.